Ni nak raya ni menggaduh pula. Abang, cepatlah. Raya tahun ni rumah saya dulu ke rumah mak awak dulu. Yang tu, tiap-tiap tahun letih saya tuan. Taknya selesai masalah. Ada je orang telefon. Asyik rumah mak dia je ustaz. Saya pun ada mak ustaz tahu. Yalah, ikut suami lah. Senang hidup. Ikut suami lah kak. Ada lah dia je. Atau akak isteri. Akak isteri. Saya masalah. Ustaz, mak saya suruh balik. Suami saya tak nak balik. So nak ikut mak ke nak ikut suami? Simple. Mak, suami saya tak nak balik. Dia kata dia nak beraya kat KL je. Ya Allah, beraya di mana? KLCC, mak. Sana ramai. Bangla ramai, Nepal ramai, Indo ramai. Meriah mak tahu. Nak tengok air pancup tu dia. Alhamdulillah. Saya walaupun bulan Ramadan tetap berceramah seperti biasalah. Alhamdulillah. Ya, cuma sepanjang saya ceramah sebulan ni tak pernah pihak penganjur sediakan air. Walaupun dia orang tahu saya musafir. Yang mana faham, tak faham sudah hantar. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Ada satu perasaan yang kadang-kadang benda tu hilang daripada kita, ataupun kita tak perasan, ataupun kita tak rasa dia ada, ataupun memang kita rasa ada benda itu. Perasaan itu dipanggil ialah aku perlukan Tuhan. Aku perlukan Tuhan. Yang banyak sekarang ni perasaan ialah aku perlukan handphone. Aku perlukan wifi. Tak ada wifi, mampu kita. Suami tak ada, tak apa. Asalkan wifi ada. Oh, penting tu. Suami tak ada, tak apa, lantaklah. Tambah dia ada penyundul pula, apa masalah aku, kata dia. Tak ada handphone, tak ada wifi, I say man. Sebab ada orang yang mencari suami dia kurang daripada mencari handphone dia, wifi dia. Suami tak balik pun tak apa, janji handphone dia sebelah dia. Buat kalau handphone dia hilang, buatnya handphone dia hilang, tuan-tuan, Allah, tak tahu nak cakap. Ada orang yang meletakkan wang, duit. Tak ada duit, mati aku. Ada orang yang meletakkan manusia. Tak ada isteri aku, susah. Tak ada anak aku, menderita. Ada orang yang meletakkan pekerjaan. Aku kalau tak ada pekerjaan, kebuluh aku, kata dia. Kebuluh dia. Padahal sebelum dia habis SPM, dia tak ada kerja pun, tak ada buluh pula. Tak ada masa keluar universiti tu dia kebuluh pula. Tapi bila dia hilang kerja, aku kalau tak ada kerja ni, kebuluh aku, kata dia. Kebuluh engkau. Jadi tuan-tuan, kenapa kadang-kadang ada orang yang tak perasan, aku perlukan Tuhan. Aku perlukan Allah 24 jam. Setiap detik, setiap minit, setiap saat, aku tak boleh berenggang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila perasaan ini tak ada wujud dalam jiwa kita, kita bebas nak buat apa pun. Nak ambil rasuah, boleh. Tuhan bukan nampak tadi. Aku pun tak nampak Tuhan. Masya Allah. Ada orang yang bila dia tak rasa Allah tu perlu pada dia, dia ambil juga rasuah. Tapi dia kata, saya senang Ustaz. Saya cakap, kita ni Ramadan kita kena hormat. Sebab tu saya cakap dekat dia orang, you all kalau nak bagi luar Ramadan. Astaghfirullahalazim. Kita ingatkan apa benda? Rupanya dia hormat Ramadan, tuan. Kau pun satu nak bagi lepas raya. Oh, bagi bulan puasa pula. Subhanallah, Masya Allah. Tuan-tuan, cuba kita lihat tentang adakah selama ini kita memerlukan Allah atau kita memerlukan makhluk? Kalau kita memerlukan Allah, kalau makhluk tak perlukan kita, tak ada hal kita. Sebab kita tahu Allah sayang kita. Tapi kalau kita letakkan Allah tak perlu, yang perlu pada aku ialah makhluk,
kita akan jadi lemah. Macam mana nak jadi kuat? Bila kita bersama dengan Allah. Cari jalan, macam mana kita nak bersama dengan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Terlalu banyak ayat keistimewaan orang yang bersama dengan Allah. Yang perlunya ada Allah. Tapi kalau dia tak rasa perlunya Allah, perlukan makhluk semata-mata, dia tak yakin dengan Allah, apa dia akan buat? Yang sekarang tuan-tuan boleh tengok sekarang. Kecewa. Dia pergi ke Jabatan Pulau Pinang, dia terjun. Jenuh bomba pula nak menyelamatkan. TLDM nak selam. Abang food rider, grab food berhenti tepi jalan. Dengan tabung dia turun sekali menyelamatkan. Sebab apa? Sebab nak bunuh diri. Tanya dia, kenapa awak nak bunuh diri? Boyfriend saya menikah dengan orang lain. Lah, dia nikah dengan siapa? Dia jantan. Lah nama boyfriend. Dia couple dengan jantan juga, tu yang Safrah tu. Astaghfirullahalazim. Ya, teruk betul kau ni. Itu yang saya tak boleh terima hakikat. Dia kecewakan saya. Apa kurangnya saya? Itu yang saya nak bunuh diri. Ini nampak. Dia rasa boyfriend dia lagi penting pada Allah. Cuba simpan dalam hati kita. Lantak engkau lah. Engkau tak mau kat aku. Ada aku kisah. Ini tidak. Duk telefon. Wak kat mana? Wak. Wak apa? Dah lah. Dia tak nak. Ini nak bunuh diri telan kelorok tu buat apa? Sanggup telan kelorok menyusahkan hospital pula. Tak bayar, tak nak, sudah. Yelah Ustaz, cuba bayangkan. Baik, saya pejam mata, saya cuba feeling. Okey, cuba cakap. Lagi 2 hari nak kahwin. So, dia balik kampung, dia tinggalkan saya. Kad dah hantar. Baju dah tempah. Dah ada kat rumah pun. Fitting semua dah buat dah Ustaz. Kemah, ballroom, semua dah tempah Ustaz. Caterer dah bayar separuh dah Ustaz. Hotel pun dah bayar separuh dah Ustaz. Tiba-tiba dia balik kampung. So, Ustaz bayangkan jantan jenis apa dia Ustaz? Tak pergi cari di kampung. Jauh. Di mana? Afrika. Oh, jauh betul tu. Sierra Leone nama dia. Atau jantan tak guna kata dia. Apa masalah? Senyum je lah. Tukarkan kenduri kahwin jadi majlis tahlil. Duduk atas pengantin, atas pelamin, pakai baju pengantin pun salah. Siapa nak bergambar silakan datang orang ramai. Happy. Mana tunang awak leha? Balik kampung lantak dia lah. Tak ada malu apa. Apa nak malunya? Yang malunya berjoget dalam TikTok. Pakai seluar pendek duk joget yang tu dia lebih malu. Ini tidak menangis tak habis-habis. Cuba kita bagi nasihat pada dia. Dah lah leha weh. Orang tak nak pada kita dah lah. Kita ni ada harga diri. Minta pada Allah ganti yang lebih baik daripada dia. Dah semalam dah lewat buat semayang hajat dah. Ya Allah gantikan negro lain pula. Astaghfirullahalazim. Jenis berharap pada manusia ni nak kata apa? Jadi manusia bila dia harap pada manusia, dia tak harap pada Allah, dia jadi putus asa. Dia jadi putus asa. Tak dapat anak pun putus asa. Dia jadi jealous tengok orang lain mengandung. Bukan kau dah mengandung ke tahun lepas? Dah, tahun ni jadi pula umur. Kerap kau beranak je. Seronok kau dapat anak selalu. Seronok kau cakap. Nurse marah aku tau. Nurse kata rehat bagi orang lain pula. Asyik kau je bersalin tadi. Kita tengok orang dapat anak. Ya Allah, kenapa kau tak ditakdirkan ada anak? Ya Allah, kenapa kau tak bagi aku anak? Engkau ada Allah. Apa masalah dengan anak? Allah lagi besar daripada anak. Tak apalah, tak ada anak pun janji Allah bersama aku. Ini tidak. Duk menulis dalam Facebook. Cerita tentang tak ada anak, tak ada anak, tak ada anak. Macam mana yang dia nak sangat anak? Sebab suami dia bergut. Kau, kalau tak beranak tahun ini, aku ada nama motong gas, nama Mira. Engkau. Tak mana faham? Tak faham sudah.
Jadi dia tension, dia stres. Cuba abang-abang jangan duk bagi tension, jangan duk push dia. Engkau. Sudahlah. Dah tak ada anak. Dah. Bila tak ada anak, kita enjoy cara tak ada anak. Ingat seronok ke ada anak? Seronok tu kalau bergambar, anak tu dia masuk dalam Facebook. Belum tahu dia buah lagi, dia nakal lagi, kita nak rehat pun tak ada masa. Pak tengah tidur, dia panjat kerusi, dia buat smackdown. Dia buat John Cena kat pak dia. Mampu kan tak? Ingat seronok ke? Jadi cukup. Yang mana ada anak, alhamdulillah. Yang mana tak ada anak, alhamdulillah. Kita ada Allah. Ini duk menangis padan dengan mak bapak pun. Tak ada mengandung lagi kamu. Kamu tak ada apa-apa lagi nak. Mana ada mak. Tahu lah mak. Dia mak kata pergi mandi di Tasik Dayang Bunting. Dah 2 kali pun tak ada bunting pun. Yang bunting dayang tadi. Saya tak ada bunting pun. Allah tak pernah tinggalkan awak. Mungkin Allah tak sayang pada saya kot mak. Sebab tu dia tak bagi. Sebab Allah sayanglah dia tak bagi. Jangan ingat tuan-tuan. Bila Allah tak bagi kita senang. Allah tak bagi kita anak. Allah tak bagi kita isteri. Allah tak bagi kita suami. Allah tak sayang kita. Tak. Allah Ta'ala bagi ke? Allah Ta'ala tak bagi ke? Dia tahu. Yang ni sesuai untuk kau. Ini sesuai untuk kau. Kau buat macam ni. Kalau kita jadi orang yang redha macam tu, kita jadi orang paling kaya sekali. Nabi kata apa? Nabi kata, redha apa yang Allah Ta'ala bagi, kamu akan jadi orang yang paling kaya. Warda bima qasaballah. Takun aghnan nas. Kalau kamu redha dengan apa yang Allah bagi, kamu adalah orang yang paling kaya sekali. Bayangkan kita redha dengan suami kita. Akak paling kaya sekali. Tenang hati. Redha dengan suami. Walaupun dia borai pun masalah. Janji dia ada sebelah aku. Walaupun dia tak handsome, tak apa. Dia bawa aku pergi kerja. Walaupun dia handsome, tak apa. Tak handsome pun tak apa. Janji kaya, ada sebelah aku. Ini tidak. Dah ada suami, duk tengok laki orang lain. Ya Allah, bulu dia. Duk tengok mamu. Tu dia, jambang. Yang tengok laki dia, bulu apa pun tak ada. Aisyah kata dia. Akhirnya, orang jadi macam ni, dia tak jadi tenang. Abang-abang pun dah ada isteri, tutup. Cukup. Ya ghaddu min absarihim. Tundukkan pandangan. Tengok isteri saja sudah. Ni dah ada isteri duk tengok. Dia mah kemah kan. Yang ni pasti ni. Nah, nampak tak tuan-tuan? Nampak faham tak? Faham tak dah? Oi, kemah perempuan ni. Yang ni pasti. Yang ni tadika. Kemah pasti tadika. Apa? Dulu aku tak jumpa lah, dah menikah jumpa pula. I say man. Tak ada IC bang. Sebab tu akak-akak ni takut suami kita menikah lain. Apa susah? Tak susah lah hidup. Ada 2 cara nak bagi suami tak menikah lain. Pertama, ke mana dia pergi ikut. Dah, selesai masalah. Dia nak ke pasar malam, ikut mancing, ikut. Dia naik basikal, lagi kena ikut. Tak pernah faham, tak faham sudah. Suami masuk tim berbasikal selepas subuh. Pergi ke Genting loh. Oi, lagi akak kena masuk kak. Sebab dalam tim tu ada perempuan. Baju semua ketat-ketat. Macam lagu raya. Macam tu. Sebelah hari mulia. Apa benda kau? Tuan-tuan jangan ngumpat dia. Kita ngumpat dia, rosak pahala kita kan semua. Dia nak pakai baju apa, lantak dia tuan-tuan. Janji tutup aurat lagi. Itu dia pakai baju ketat. Yang tuan-tuan tak susah hati. Akak-akak tak susah hati. Suami kita ada tim. Yang perempuan masuk ketat-ketat lagu tu. Tonjol sana, tonjol sini. Lagi kena ikut akak.
Masalahnya Ustaz, kalau saya masuk dia berbasikal Ustaz, saya tak larat nak kayuh Ustaz. Oi. Akak duduk belakang dia. Cari basikal yang ada dua. Nombor satu, mana dia pergi ikut. Selamat dunia akhirat. Abang, mana? Krosos. Di mana? Langkawi. Ikut. Abang Krosos. Sibuk apa? Nak ikut juga. Abang kursus. Tak apa, dia naik flight pukul 9, kita naik flight pukul 8. Dia sampai ke Langkawi, kita dah ada. Abang, astagfirullahalazim. Taknya susahlah hidup. Apa susahnya ikut je dia. Dia nak pergi kedai mamak, lepak tengok bola. Manchester. Main. Tengok suami kita main. Tengok bola Manchester. Kena pula 7-0. Allah. Menyesal aku datang. Kan? Tak apalah, dah terpadam lah 7-0 tu. Terpadam betul dah. Tengok lagi sekali. Allah, kena kepala Harry Maguire pula. Gol pula dah. Astagfirullahalazim. Tuan-tuan, tengok bola, lama-lama dia balik. Kayaknya susah kau. Abang, mana? Tandas? Ikut? Astagfirullahalazim. Sebab dalam tandas pun jadi macam-macam. Tambah suami yang suka bawa telefon masuk dalam tandas. Lagi duduk sebelah dia, tengok. Nak bagi selamat suami kita main TikTok, duduk sebelah dia. Waktu dia tengok TikTok. Abang tengok apa? Ceramah Ustaz Wadi. Baiklah suami tu. Dah habis ceramah Ustaz Wadi. Ni ceramah apa bang? Ustaz Kazim. Abang tak minat Ustaz Kazim, dia menyampah aku. Tengok-tengok keluar gambar. Ya Allah, bulan puasa pakai ya Allah. Astagfirullahaladzim. Isteri sebelah. Cepat-cepat naik ke atas, swipe ke atas. Nampak tak? Itu peranan isteri tu. Bila isteri pergi ke dapur baca kopi, dia cari balik. Mana dia yang tadi? Tak ada faham, tak faham sudah. Jadi tuan-tuan, nombor 2, tak nak bagi suami kita menikah lain. Apa dia minta, bagi. Dah. Selesai masalah. Dia nak minta bila masak pun tak apa. Tengah memasak. Leha, jom. Tutup api dapur. Jangan duduk beleteh. Leha, jom. Awak buta ke tak nampak ni masak ni? Kira dia je. Minta kahwin. Ni cerita minta lain. Maksud saya bagi makan kenyang-kenyang. Saya memang bagi makan kenyang-kenyang dia Ustaz. Sekali dia makan 2 periuk Ustaz. Bukan makan nasi kak, makan benda lain. Bagi makan kenyang-kenyang. Nak lagi? Tak nak lah, tak mau dah. Macam tu lah tahap dia. Mana faham, tak faham sudah. Mana tak faham, tanya hak gelak kuat. Itulah tanda-tanda orang faham. Tuan-tuan yang saya muliakan. Kadang-kadang kita tak merasai, kita perlukan Tuhan. Sebab kita sihat. Sebab kita ada pendapatan tetap. Sebab kita ni ada segala-galanya. Maka kita langsung tak perlukan Tuhan. Apa tanda tak perlukan Tuhan? Tak berdoa. Habis-habis semayang, langsung tak berdoa. Lipat-lipat kain telekung. Kain telekung pun tak lipat. Melondeh gitu. Dia bangun, melurut kain telekung tu. Kemudian dia keluarkan kaki dia. Saat lagi nak sembahyang isyak, dia masuk balik dalam bulatan telekung tu, tarik balik naik ke atas. Langsung tak berdoa. Itu tanda orang tak perlukan Tuhan. Ada orang yang berdoa tapi tetap tak perlukan Tuhan sebab malas berdoa. Allah ya Allah. Macam semalam jugalah ya Allah. Amin ya. Ingat ni kedai mamak. Mamak macam biasa. Langsung tak rasa perlukan Tuhan. Dia tak berdoa. Bila dia tak rasa pada Tuhan, apa tanda dia? Dia tak buat ibadat. Orang lain puasa, dia mentah ke darah. Game plastik hitam. Ada kain pelikat di kepala pula. Tang mana pot aku ni? Saya 2 minggu lepas saya ceramah di jabatan mana? Allah, selalu parking kat belakang tu. Punya ramai tak puasa tuan. Tempat ada kedai makan pak tu, kedai mamak kat India. Punya ramai tak puasa. Allah. Dia pun bukan Islam. Memang tak puasa lah tuan.
Dia geng ya ni. Geng ya ni. Mi kari Ahok. Ahok pun Ahok lah. Janji tak lapar. Dia rasa dia tak perlukan Tuhan. Padahal nyawa dia bergantung dengan Allah. Jantung dia bergantung dengan Allah. Kelip mata dia ni pun bergantung dengan Allah Ta'ala. Duduk dalam kubur nanti nak gantung dengan siapa? Dalam dunia ni bolehlah yang belikan makanan untuk kita. Nama dia Mutu. Mutu, kau bungkus untuk aku sekali. Memanglah ada cover kan, cover aku, kau cover aku. Dalam kubur siapa nak cover? Yang ketiga, tanda-tanda bahawa kita ni dah rasa tak perlukan Allah. Bahawa kita dah ada segala-galanya. So, hidup kita langsung kalau boleh tak mau lagi. Kaitkan dengan nama Allah, kaitkan dengan nama Islam. Sebab kita dah ada segala-gala dia. Saya tengok tadi satu berita pelakon ni mentetu seluruh badan dia. Dengan bangganya pakai singlet, tetu gitu. Bukan lelaki, perempuan. Pasal apa yang jadi macam tu? Tak tahu, tanya dia. Sebab apa? Sebab dia rasa Tuhan, dia tak perlukan Tuhan. Saya baca satu kenyataan, satu orang dia kata, kalau Allah takdirkan saya masuk neraka, ya saya terima. Dia ingat neraka tu macam masuk kopitiam kot. Kalau Allah takdirkan saya masuk neraka, saya terima. Tuan-tuan, kita ni semuanya diberi pinjam oleh Allah. Semua adalah pinjaman. Harta, diri kita, rupa kita. Berapa banyak sekarang ni yang Allah bagi pinjam dan Allah ambil balik pada kita. Sehat, Allah bagi pinjam. Berapa ramai sekarang dah sakit. Tengok gula, tak boleh. Tengok pulut, tak boleh. Tengok lemang, tak boleh. Tengok durian, bolehlah sikit-sikit. Banyak benda manis kita tak boleh makan sekarang. Kita pergi pasar Ramadan, apa yang kita beli? Yang ni doktor tak bagi, yang ni doktor tak bagi, yang ni doktor tak bagi makan. Akhirnya balik gitu . Tak beli pun. Pasal apa? Kesihatan sudah hilang. Ni tuan-tuan duk bersila ni, agak-agak berapa jam boleh tahan? Sekejap duk sila panggung, sekejap duk angkat lutut, sekejap duk lunjur. Yang mana ada dinding, alhamdulillah. Yang mana duk atas kursi, selamat aku. Aku kan unit media, ya. Semai. Maknanya kesihatan kita dah tak kuat. Bayangkan kalau lift kita rosak. Naik tangga tu pun berhenti. Setiap tingkat berhenti, setiap tingkat berhenti. Lutut sakit. Sebab ditarik balik pinjaman kesihatan. Pinjaman mata Allah Ta'ala bagi. Berapa ramai sekarang mata jadi kelabu lah. Tengok TV kena cari spek. Nak baca kena ada spek. Tak ada spek duk gagau. Muka ada 4 kat TV. Berapa banyak Allah Ta'ala tarik. Telinga. Tak dengar. Baru ni saya bagi sumbangan dekat mana kan. Pak Cik tak dengar. Datang naik apa? Saya tanya datang naik apa, dia gelak entah. Rupanya dia tak dengar. Pekak. Ada orang yang pakai alat pendengaran. Dia cabut. Dia pakai balik. Sekarang apa rasa Pak Cik? Dia tak apa nak dengar ni. Rasa sunyi dan sepi Ustaz. Senyap, tenang. Sesuai untuk healing Ustaz. Jadi akak-akak kalau rasa nak healing, minta pekak insyaAllah. Tenang je. Allah Ta'ala banyak dah tarik nikmat kita. Saya tengok abang-abang ni ramai yang Allah dah tarik nikmat dah. Tak ada rambut. Masya Allah. Subhanallah. Allah Ta'ala bagi kita kepada kita nikmat apa? Nikmat kerja. Ni. Nikmat kerja. Kenapa rambut kita hilang, mata kita tak nampak, telinga kita pekak? Sebab Allah bagi, dia ambil balik. Itu nama dia apa? Pinjaman. Setakat tak ada rambut, apa masalah? Dia kata leceh, tak ada rambut Ustaz. Tak ada masalah. Orang perempuan lagi suka rambut, tak ada. Jadi trend pula. Dia bangga pula.
Apa masalah tak ada mata? Lagi senang. Jadi Gasing Selamat berebut 2 orang Sabariah dengan combi. Kita tak buta ni pun combi tak mau. Tak ada apa masalah. Tak ada masalah. Tapi kalau nyawa Allah Ta'ala ambil balik macam. Tak apa tak apa kau cakap. Nyawa mana ada berganti. Allah Ta'ala bagi pinjam pada kita satu benda, nama dia pekerjaan. Kita kerja di MRT ni tuan-tuan. Ni pinjaman daripada Allah. Allah pinjam. Bila sebut Allah pinjam, akak ni pakai jubah ni, beli kat Madinah ke? Oh, Masya Allah. Cantik jubah akak, beling-beling. Saya jumpa orang perempuan je, beli kat Shopee ke? Kan? Dia tengok muka saya. Kata dia marah benar sebut Shopee ni. Baik, kalau kita pakai baju pinjam. Baju tu pinjam, pengantin punya, sewa khas. Nak sombong apa? Habis pakai sehari, pulang balik. Saya ingat dulu, waktu saya konvo gitu. 40 tahun dulu lah, konvo tuan-tuan. Jubah kombo tu pun pinjam. Dia bagi tempoh untuk pergi bergambar dekat kedai gambar. Besok kena hantar balik. Ya Allah. Kau nak bangga apa dengan topi luruh kau tu? Duk tak ada bulu jatuh pula tu. Pinjam je. Kalau kita berbangga dengan benda pinjam, tu tak cerdik nama dia. Baju pinjam, belagak. Kereta pinjam, membelagak. Tak payah. Pinjam. Diletakkan sekejap untuk kita supaya kita pakai. Nanti tuan dia nak ambil balik. Tak layak pun kita sombong. Tak layak pun untuk kita belagak. Nama pun pinjam. Kereta siapa? Ni Din cantik. Allah, kereta jiran aku. Dia pergi umrah. Dia suruh aku pakai. Nanti kalau tak pakai kan rosak pula. Kata dia, aku pakailah. Cantik lah. Kereta bukan kereta aku. Kereta orang sebelah. Sudah. Cuba bayangkan kereta-kereta pinjam. Diletakkan pada dia. Belagak gila. Yang pakai spek hitam dia. Rambut belah tengah pula. Pergi duk ngorak orang. Bawa kereta pula. Ferrari pula tu. Bung, 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 bung. Kau. Kereta pun pinjam kau belagak. Tak kena tuan-tuan. Serupalah tuan-tuan tengok dulu. Kita dulu ada parking awam. Parking awam di bawah tu kan dulu ada rumah pondok kecil dulu. Cuba tengok dia. Yang masuk dalam kereta parking tu, tempat parking tu, Mercedes ada, Volvo ada, GTR ada, Nissan, Veledi ada. Ada tak tuan-tuan tengok toke dia, budak yang jaga parking tu bangga? Bangga, wah Ferrari, wah. Ada tak dia bangga? Tak, dia buat muka sekupang dia. Padahal yang masuk dalam tempat lot dia parking tu, punya macam-macam kereta. Tapi dia tak sombong pun. Pasal apa? Pasal bukan kereta aku. Nak sombong buat apa? Nanti kereta tu dah habis kerja, dah habis shopping, balik keluar satu. Ada tak tuan-tuan tengok dia menangis? Nak menangis yuk, kereta dah keluar. Tak ada tuan-tuan. Menangis buat apa, bukan kereta aku. Masuk pun aku tak sombong, keluar pun aku tak sedih. Sebab yang tu cuma mereka tumpang letak di sini. Begitulah dengan kita. Allah letakkan pada kita nama dia nyawa. Allah letakkan pada kita nama dia roh. Allah letakkan pada kita namanya anak, namanya suami, namanya isteri, namanya harta, namanya duit, namanya pekerjaan. Pekerjaan ni pun Allah letakkan sekejap. Awak sebagai apa? Oh, saya sebagai CEO. Awak sebagai apa? Saya sebagai HR. Awak sebagai apa? Supervisor. Awak sebagai apa? Saya engineer. Awak sebagai apa? Saya pegawai biasa, ya Ustaz. Semuanya ini adalah pinjaman daripada Allah. Bila-bila masa Allah boleh ambil balik. Allah hanya pinjam saja. So, bila Allah pinjamkan saja pada kita, buat apa kita nak sombong? Kita pinjam. Jam ni pun pinjam, tiba-tiba nak sombong. Handphone pun pinjam, tiba-tiba nak sombong. Sepatutnya nama pun pinjam, awak jagalah handphone tu elok-elok, nanti tuan dia nak ambil balik. Awak pinjam baju pengantin, jaga elok-elok, jangan tumpahkan kuah kari, nanti syarikat tu nak ambil balik. Awak pinjam dekat dia vacuum,
Nanti jaga elok-elok, jangan dia rosakkan vacuum. Nanti tuan dia marah. Begitulah dengan pekerjaan kita. Pekerjaan kita ni Allah bagi pinjam. Jadi janganlah rosakkan pekerjaan tu. Janganlah hancurkan pekerjaan tu. Jadi Ustaz, Allah bagi saya pinjam sebagai satu jawatan kerja dekat MRT ni Ustaz. Pinjaman. Ya. So apa yang perlu saya buat? Nombor satu, jaga integriti. Jangan sombong. Jangan sombong. Kadang-kadang dua-dua kerja MRT. Dua-dua dia bayar gaji. Tapi aku pangkat besar sikit. Sombong dengan orang bawah. Padahal kalau syarikat tak bayar gaji, dua-dua tak dapat. Kalau syarikat bankrupt, dua-dua kena buang kerja. Apa masalah kita? Tak payahlah nak sombong. Saya apa? Sama je kita ni. Jawatan saja yang berbeza. Tapi manusianya sama. Kemanusiaan itu kena sama. Sakit, sihat, makan, minum sama. Yang membedakan kita jawatan. Saya dengan tuan-tuan sama. Tuan. Yang membedakan saya dapat mikrofon, tuan-tuan tak dapat. Jadi saya diberi amanah untuk bercakap. Maka jaga, jangan sombong. Tuan-tuan, dapat pekerjaan, jangan sombong. Jangan tunjuk muka, tengin dengan orang. Jangan kita ni mentang-mentang lah taraf kita tetap, taraf dia kontrak. Kita tekan dia pula sampai tak berdan nak menampak hamba Allah. Kita bully dia pula, kita buat report tak betul tentang dia. Itu pun integriti kan. Betul-betul, salah-salah aku pegang. Kita sama-sama cari rezeki di sini. Kita sama-sama diberi amanah untuk di sini. Maka kita tak ada nak buat-buat satu benda zalim. Aku pun anytime boleh kena, engkau pun anytime boleh kena. Nombor satu, jangan sombong. Sombong pada amanah yang Allah Ta'ala bagi, itu tanda-tanda orang tak cerdik. Macamlah tukang jaga parking sombong sebab kereta banyak masuk. Tak cerdik, itu bukan kereta dia. Tumpang saja. Nombor dua, bersyukur. Dapat pekerjaan, bersyukur. Staf saya tak ramai sekolah. Di bawah saya ada 46 orang. Cikgu lah, tukang kebun lah, ustaz lah, jaga lah, 46 orang. Tapi yang minta kerja tiap-tiap bulan. Yang balik dari Mesir minta, yang balik Syria minta, universiti tempatan keluar minta. Ni ada 3 orang minta ni. Pegawai akaun dia minta, yang ni dia minta. Semua jawatan dah diisi, tapi orang minta kerja. Ada yang datang jumpa ustaz, anak saya baru balik Mesir. Kalau ustaz perlukan ustaz ke mengajar, anak saya boleh buat. Ustaz saya terlebih stok lah. Terlebih lah. Ustaz kalau ada jaga, ustaz jaga saya 6 orang. Tak tahu nak jaga apa lagi dah. Punya susah nak dapat kerja sekarang. Kita yang dapat kerja kadang-kadang kita tak bersyukur. Waktu temu duga, awak sanggup buat? Sanggup tuan. Waktu interview, saya sanggup berkorban untuk syarikat tuan. Bila dah dapat, MC setiap hari. Sudah. Waktu temu duga lu, tanyalah apa pun. Awak boleh kalau dipindahkan ke tempat lain selain daripada Kuala Lumpur, boleh, cakap aja. Cakap saja tuan, saya untuk bekerja, saya bersungguh-sungguh. Sekarang ni tuan-tuan tukar section je. Mengamuk siang malam pagi petang. Di mana yang kata-kata kita dahulu? Kata-kata itu pun adalah merupakan integriti kita. Sebab tu orang Islam diajar supaya berlapik dengan perkataan insya-Allah, insya-Allah, insya-Allah. Ini tidak. Saya mampu melakukannya. Saya boleh buat. Akhirnya kita jadi apa, tuan? Jadi bersyukur. Kita dah ada pendapatan. Dengan pendapatan inilah kita berkahwin. Dengan pendapatan inilah kita sara keluarga kita. Alhamdulillah. Dengan pekerjaan inilah kita bantu berjuta-juta orang dalam sebulan, dalam sehari. Memudahkan urusan orang. Aku target, aku nak jadikan pekerjaan aku di sini sebagai jalan untuk aku masuk syurga. Tuan-tuan tak payah berhenti kerja habis jadi Tok Imam. Kenapa kau berhenti kerja, Din? Saya nak jadi imam, Ustaz. Saya dah masuk syurga. Imam senang masuk syurga.
Engkau tak tahu ke imam pun kena pukul dengan selipar tu. Kak Leha kenapa berhenti kerja Kak Leha? Kak Leha pun nak jadi imam ustaz. Nak silakan Kak Leha. Mana ada perempuan jadi imam? Ada orang yang nak berhenti belajar, buat medik, berhenti belajar sebab nak jadi jemaah tabligh. Pasal apa? Saya nak jihad, nak buat kerja ustaz. Kenapa kau tak jadi doktor dan kau berjihad sebagai seorang doktor? Menyelamatkan nyawa orang. Membantu orang yang sakit. Kenapa kau nak berhenti kerja? Teruskan kerja kau. Bukankah kau mudahkan pengangkutan orang, kemudahan jalan raya kepada orang, pahalanya besar? Kenapa kau nak berhenti kerja? Saya berniaga. Bukankah berniaga itu dapat pahala juga dengan sebab engkau masak, engkau jual dekat orang, orang yang kerja tak payah masak di rumah. Balik bungkus, singgah, balik bungkus, makan, buka puasa. Pahala. Kalau kita menjadikan semua pekerjaan kita baik, satu lorongan untuk masuk syurga, insya-Allah tuan-tuan akan jadi baik. Tak payah tuan-tuan sesati dah. Aku kerja ni untuk aku jadi jalan masuk syurga. Saya jadikan jalan ni, pekerjaan saya ni, jalan untuk masuk syurga. Mudah-mudahan aku mengajar orang, aku ceramah dekat orang, aku buka sekolah, jaga orang tua-tua, orang muda, anak miskin, anak yatim dapat pahala untuk aku. Cari jalan. Jadi saya kena ada integriti supaya pekerjaan saya tadi dapat pahala. Ni tuan-tuan, dahlah kita ni integriti tak ada. Niat untuk tidak menjadikan masuk syurga tak ada pula. Macam mana 30 tahun berkhidmat tak ada pahala? Macam mana kita hidup 30 tahun tak ada pahala di sisi Allah? Malaikat belah kanan kita ni tak tahu nak tulis apa. Semayang tak ada. Puasa tak buat. Sedekah lagi tak ada. Zakat haram. Yang sibuk menulis malaikat belah kiri. Oh, itulah. Penuh malaikat ni. Jenis buat OT pula malaikat tu. Teruk betul dia ni. Oh, bahaya tuan-tuan. Ada satu perempuan tu kata, Ustaz, saya ni takut. Suami saya, anak-anak saya jarang ada di rumah. Saya takut duduk seorang-seorang. Jadi Ustaz boleh tak ajar saya satu doa supaya hilang ketakutan. Saya kata kat dia, makcik, bila masa makcik duduk seorang? Yelah, suami tak ada, anak-anak semua kedua. Kadang suami boleh lambat, dia tinggal makcik seorang, makcik takut. Kadang bunyi atas siling lah, kadang bunyi bawah lantai lah, macam-macam Ustaz. Masa bila makcik seorang? Yelah, makcik seorang lah, makcik kata makcik seorang lah. Makcik berdua, makcik. Malaikat belah kanan pun ada, malaikat belah kiri pun ada. Masa bila kita seorang? Jangan ingat kita seorang tu. Duduk dalam jamban makan nasi. Tak puasa tuan-tuan, duduk dalam tandah makan nasi, duduk sila. Sanggup tu. Ni geng yak-yak ni. Dia lupa. Belah kanan dia ada, belah kiri dia ada. Sebab tu akak-akak jangan takut. Kita tak pernah keseorangan. Allah bersama kita. Kalau tuan-tuan bayangkan Allah bersama kita, malaikat kiri kanan ada duk tulis apa yang kita buat, kita akan jadi orang baik. Bila malaikat berhenti menulis? Bila kita tidur, malaikat letak pen. Letak pen dia. Sebab tu tuan-tuan dengar ceramah saya, tidur. Saya tak marah. Tidurlah. Lantak tuan-tuan. Sebab malaikat tak tulis orang tidur ni. Tapi janganlah tidur waktu kerja. Dah waktu rehat 1 sampai 2. Dia lepak tidur sampai pukul 4. Duduk dalam pantry, duduk dalam store, lepak. Bila kita kata berdosa tau, engkau kerja tak betul. Boy, dia datang jumpa kita. Ustaz, saya rasa salah Ustaz. Sehari saya cilok Ustaz. 1 jam, 2 jam saya tidur Ustaz. Tapi klaim gaji nak penuh, kerja tak penuh. Ini perangai setengah kita ni. Gaji nak full, time kerja tak full. Macam ada cerita tu. Dosa bang. Ustaz kena bayar balik Ustaz gaji yang saya ambil hari tu Ustaz. Nak kira balik payah Ustaz. Saya pula gaji betul-betul cukup bulan tinggal 20 sen Ustaz.
Macam ni lah abang. Abang, satu hari abang curi masa berapa jam? Sejam. Abang gantilah balik. Pukul 5 habis kerja. Abang buat kerja sampai pukul 6. Jangan kena OT pula. Tak payah. Ganti balik. Tu yang saya buat tu, alhamdulillah lah. Pukul 5 kawan-kawan dah balik, saya tak balik Ustaz sampai pukul 6. Abang buat apa? Saya tidur juga. Eloklah. Astaghfirullahalazim. Jenis kaki tidur ke apa? Janganlah buat macam tu. Cover balik supaya pendapatan kita jadi halal. Kita integriti dengan majikan kita. Integriti dengan Tuhan belum lagi ni. Ini dengan sama-sama kita je. Nombor 2, jadi bersyukur. Apa makna bersyukur? Bersyukur maknanya ialah tambahkan ibadat. Alhamdulillah tuan-tuan. Kita hari ni boleh buat ceramah kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya duduk di Malaysia ni tuan-tuan. Jabatan buat ceramah, syarikat swasta buat ceramah. Semalam saya buat ceramah dengan Aeon. Aeon ke apa benda? Yang pasar raya tu lah, apa nama? Aeon tu. Oh ya Allah. Bayangkan pasar raya Aeon membuat ceramah. Punyalah untung duduk di Malaysia. Cuma pastikan penceramah tu ada tauliah. Hak mana faham? Tak faham. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, kita kena bersyukurlah ada pekerjaan. Jadi maksud bersyukur ialah tambahkan ibadat. Takkan kita ni dah meningkat usia, tak tambah-tambah lagi ibadat kita. Tadi saya sebut malaikat ni berhenti menulis, nombor 1 bila kita tidur. Nombor 2, malaikat tak akan menulis kalau kita belum cukup umur. Budak 2 tahun malaikat tak tulis. Budak 6 tahun tak puasa pun malaikat tak tulis. Sebab tu janganlah akak-akak paksa budak 5 tahun puasa. Kejut. Adik bangun, puasa. Kita sahur Budak baru 5 tahun. Biarlah dia tidur. Ngantuk, bangun. Nanti Allah marah tak puasa tau. Bangun Bangunlah, budak tu mata pejam, mulut duk ngap. Belum sampai masa dia. Pukul 9 pagi, dia dah lapar. Mama, lapar. Sabarlah. Sikit je lagi. Lapar. Sikit je lagi. Sekarang pukul 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 10 jam je lagi sabar ya. Pukul 2 petang mati budak tu. Malaikat belum tulis dia. Yang sibuk-sibuk buat apa? Malaikat tulis kita. Sebab kita dah ada akal. Apa yang kita tengok dia tulis, apa yang kita pegang dia tulis. Semua dia tulis. Kita ada motor, nama dia EX5. Okey. Kita ada girlfriend, namanya Leha. Okey. Pergi buka puasa sekali, naik motor. Melekat dua-dua orang. Tak ada bonggol pun brek. Kejap break. Lalas dua-dua duduk olahraga. Malaikat tulis. Ustaz faham tak? Kita orang pergi buka puasa, Ustaz. Bukan masalah buka puasa. Sebelum kau buka puasa, kau buka apa? Oh, itu integriti kita dengan Tuhan. Sebab kita ni dah cukup umur. Dah balik. Malaikat tulis. Yang ketiga, bila malaikat tak tulis, bila kita hilang akal. Gila. Orang gila tu, malaikat tutup lah. Tutup buku dah. Pen tak tulis apa pun tak dah. Malaikat tak catat apa dah. Sebab tu akak-akak kalau rasa tak nak malaikat catat, minta-minta lah. Pergi langgar batu ke apa benda patut. Allah. Yang lain daripada itu tuan-tuan, malaikat catat. Sebab tu kalau kita ni orang yang baik, kita ingat belah kanan ada, belah kiri ada. Dan dua-dua malaikat ni bukan kaki rasuah. Tuan-tuan tak boleh cakap dengan malaikat yang bagi derma RM1. Pergi cakap kat dia. Tulis RM10. Tulis. 100 banyak sangat. RM10. Okey ya. Okey. Agak-agak orang macam ni tuan-tuan nak hantar ke mana? Tak ke tanya rambutan tuan. Gila ke apa ke? Padahal dia kata dia cakap dengan malaikat. Malaikat tak layan kita tuan-tuan.
Tuan-tuan, nombor 2, bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Yang ketiga, apa yang kita kena buat? Amanah. Menjaga amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Amanah. Berat? Ya. Kalau tak sanggup, berhenti. Ramai lagi nak. Kita ni dilantik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kita sendiri yang menimbulkan masalah, macam? Kita ni dipilih bekerja untuk menyelesaikan masalah orang. Tiba-tiba kita yang menimbulkan masalah. Di mana integriti kita? Sudah. Dia pula yang menimbulkan masalah. Ini bukan. Sebab dia tidak menjaga amanah. Sebab tu ada banyak majikan, dia suka pekerja asing. Senang, Ustaz. Cuti tak ada. Senang segala-galanya. Saya tanya dekat yang pekerja Melayu ramai, kenapa kau ambil pekerja asing, Ustaz? Senang, Ustaz. Pekerja kita ni, anak masuk jawi cuti. Opah menikah cuti. Opah pergi umrah kena hantar KLIA cuti. Yang nak pergi umrah 2 orang. Yang hantar satu bas. Dengar kat KLIA tu. Mama, bye-bye, mak. Duduk kat bawah. Bye-bye, bye-bye. Yang hantarnya satu van. Balik pula singgah Melaka Asam Pedas. Singgah sana Keria Antarabangsa. Singgah kedai pula nasi ayam sik kambing 40 hari. Bukannya nak hantar pun, pasal nak singgah makan tu makan ni. Mak dia dah sampai Jeddah lah. Anak tak sampai Johor. Mak tu buat FaceTime lah. Video call lagi. Dah sampai dah. Kat Jeddah ni korang mana? Melaka mak. Tak sampai rumah kata dia. Yang mak pergi Mekah dah sampai, kita tak sampai lagi tuan. Pasal apa? Banyak benar lencongnya. Tuan-tuan, sebab itu kadang-kadang kita kena tengok pekerjaan kita. Sanggup ataupun tidak sanggup. Itu nama dia amanah. Tuan-tuan bayangkan, saya buka sekolah saya 17 tahun. Selama 17 tahun, saya tak pernah beraya. Di kampung ke, pebenda ke. Sebab saya beraya dengan warga-warga emas yang tidak ada anak, yang tidak ada suami, yang tidak ada isteri, yang tidak ada keluarga. Lah, selesai masalah. Ada saya merungut? Tak pernah, sebab itu pekerjaan saya. Itu pekerjaan. Buat apa kita nak merungut? Yang kau gatal buka sekolah untuk orang tua-tua, buat apa? Sekarang takkan kau nak biar. Okey, makcik-makcik, mana-mana lah hadap ya. Saya dah balik kampung, beraya sana. Balik kampung menung orang tua-tua tu. Siapa nak baju khutbah? Kamu lah cik, apa aku pula? Kesian kat opah cik 84, jalannya macam rokok, tuan. Berjalannya macam rokok, dah bongkok. Takkan saya nak tinggal dia. Haji Hainon, kanser tahap 4, baru meninggal. 17 tahun dia duduk dengan saya. Kanser, tuan. Takkan saya nak tinggal Haji Hainon. 2 hari lepas, 3 hari lepas, meninggal lagi seorang, kanser juga. Banyak orang, tuan. Saya tak gamak tinggal dia orang. Saya bakar lemang, buat ketupat, buat rendang, buat kari daging, bagi hiburkan hati dia orang. Bagi dia orang seronok. Sebab itu amanah. Saya kena buat. Mana boleh saya tinggalkan? Begitulah tuan-tuan. Amanah. Ini tak amanah ni macam mana cerita, di mana integriti kita? Kalau tak sanggup, okey. Ustaz tak sanggup nak jaga orang tua-tua ni, letak jawatan. Bagi orang lain pula bela, tak pun serah balik pada kampung halaman dia. Senang hidup. Jangan kita dah sanggup terima satu amanah, kemudian kita abaikan dia. Macam abang-abang, bila akad nikah dengan naib qadi tu amanah. Yang pergi duk pukul dia siapa? Nak kahwin tu, kalau tuan-tuan ingat, nak bagi makan pada isteri tu, di antara syarat bagi makan tu apa? Apa kebiasaan dia makan sebelum dia kahwin? Kena fikir. Tanya dia. Awak makan sehari berapa kali? Ayah bagi makan sehari 4 kali. Breakfast, lunch, dinner, supper.
Maka abang-abang pun bila kahwin, kena bagi 4 kali. Kalau kau kahwin dengan aku 2 kali je tau. Itu juga, tengah hari, malam. Breakfast tak ada, supper lagi tak ada, pada kau lah. Tak boleh bang, dia dah biasa macam itu bang. Dia dah biasa, itu nama dia skufu nama dia. Ini main belasah. Bilik tidur pun tak ada. Dia di rumah dia dengan bapak dia sediakan bilik tidur untuk dia. Bila kahwin dengan kita, tak ada bilik tidur. Salah lah. Duduk bawah rumah. Bilik tak ada, bongkok pula duduk bawah rumah tu. Atas rumah orang lain, atas rumah Abang Ali. Dia duduk sewa bawah. Nama dia Kasim Selamat. Bilik pun tak ada, tuan-tuan, bayangkan. Salah tu. Kita tak ambil amanah yang betul. Sepatutnya jaga elok-elok amanah dia. Sediakan pada dia rumah. 2, sediakan pada dia apa? Pakaian. Kalau dia komplain, abang, seluar dalam putus getah, kena beli. Apa yang aku pula? Engkau kerja MRT kot. Tak apa kena masalah MRT dengan seluar dalam, Yelah, kau ada pendapatan kot. Takkan itu abang nak tanggung. Awak ambil anak orang. Bila awak ambil anak orang, kena beli. Tak adalah Ustaz. Kerak benar je pun, getah putus lah benar. Tak payah pakai lah Ustaz. Senang je masalah. Macam dia orang tak payah pakai pun tak apa. Macam kita kena pakai Ustaz. Itu tanggungjawab awak. Amanah. Kalau tak sanggup, fa'imsakum bima'ruf atau tasrihum bi ihsan. Kalau kau tak sanggup lagi dengan isteri kau, pegang elok-elok. Kalau kau tak sanggup, lepas elok-elok. Dia jaga macam itu. Bukannya gantung tak bertali, dia ambil hammer, pergi pukul. Ni ada hantar mesej kat saya minta buat sembahyang hajat. Sepupu dia kena terajang dengan suami dia. Patah tulang belakang. Sekarang duk lumpuh. Tak sedar, koma. Tolonglah Ustaz. Yalah saya buat. Saya buat dengan makcik-makcik pondok, budak-budak tahfiz saya buat. Sabar. Buat macam mana? Dia terajang tah di mana Flying King ke, Bruce Lee ke, Jet Li ke, kita pun tak tahu. Bayangkan satu perempuan. Suami terajang dia, patah tulang belakang. Dia ni patutnya masuk MMA. Muay Thai ke apa ke. Hang duk Muay Thai dengan isteri hang macam apa? Isteri hang tu lah beranak ke anak hang. Isteri hang tu lah bagi masak ke hang. Pergi smackdown nama Allah tu, Flying Kick pula. Tak kena tu. Begitulah akak, bila suami kita dah bagi semua pada kita, layanlah hamba Allah tu. Dah. Ini cakap kasar. Oi. Gas habis. Oi. Nama abang Rosli. Bukan Hui. Abang Rosli, tong gas habis. Gasnya pergilah tukar. Nak masak macam mana? Makan nak. Gas tak beli. Garangnya. Satu flat keluar kepala tengok tuan. Tengok. Suami berpikir tong gas tu. Turun flat. Jangan beli Mira tau. Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah, tuan-tuan. Pasal apa yang kita tak hormat? Integriti kita lagu mana? Ni nak raya ni menggaduh pula. Abang, cepatlah. Saya tahun ni rumah saya dulu ke rumah mak awak dulu? Yang tu, tiap-tiap tahun letih saya tuan. Taknya selesai masalah. Ada je orang telefon. Asyik rumah mak dia je Ustaz. Saya pun ada mak Ustaz tahu. Yalah, ikut suami lah. Senang hidup. Ikut suami lah kak. Ada lah dia je. Atau akak isteri. Akak isteri. Saya masalah. Ustaz, mak saya suruh balik. Suami saya tak nak balik. So nak ikut mak ke nak ikut suami? Simple. Mak, suami saya tak nak balik. Dia kata dia nak beraya kat KL je. Ya Allah, beraya di mana? KLCC, mak. Sana ramai. Bangla ramai, Nepal ramai, Indo ramai. Meriah mak tahu.
Nak tengok air pancup tu dia. Kan dah balik hari tu, suami kata, kan kita dah balik. Taipusam hari tu kita balik. Raya Ponggel hari tu pun kita balik. Tahun Baru Cina hari tu pun kita balik. Tahun ini abang tak ada duit. Abang nak raya kat KLCC. Abang tak ada duit tau. Buat macam mana? Senang hidup. Mak tak boleh balik, mak. Nak kata apa? Tapi abang-abang carilah jalan supaya tak terputus hubungan kita dengan mak mertua kita. Hubungan isteri kita dengan mak kandung dia. Itu tanggungjawab kita pula. Pujuk dia. Macam ni lah lihat. Raya puasa tahun ni rumah abang. Okey. Tutup buku. Raya haji tahun ini rumah awak. Raya haji tahun depan insya-Allah rumah awak. Raya puasa tahun depan rumah abang. Bukannya susah, tuan-tuan kona sikit je, tuan-tuan. Allah, pujuklah isteri kita tu. Janganlah sampai langsung tak balik. Dak rumah dia ustaz, bukan saya tak nak balik ustaz. Bilik 2, anak 4, menantu 4, cucu berbelah-belah. Saya nak tidur di mana ustaz? Saya tidur dalam kereta ustaz. Syukurlah tidur dalam kereta. Apa masalah? Yang menantu perempuan pun tak nak balik rumah mak mertua. Kenapa awak tak nak balik? Ustaz, bilik air dia tak ada tiles, Ustaz. Bilik air tak ada tiles. Habis tu, bilik air dia simen, Ustaz. Geli, Ustaz. Betul ketakung, Ustaz. Oh, segeli, Ustaz. Naik bulu roma ke kaki ni naik tadi. La ilaha illallah. Hei, tak tahulah tuan-tuan. Kita ni kerja elok. Gaji banyak. Adik-beradik 6 orang. Takkan kau tak boleh share. Buatkan rumah untuk mak. Tambah bilik air bagi cantik. Ada water heater. Tak boleh ke pakat adik-beradik ni buat satu rumah yang selesa bila kita nak balik kampung. Kita mempunyai hari raya yang banyak, tuan-tuan. Banyak sungguh hari raya ni. Semua nak balik untuk mak pak kita. Yalah ustaz, kalau saya buat rumah untuk mak saya nanti, duit saya bagi 100,000 ustaz. Kalau mak saya mati, rumah tu dapat kat abang saya. Padahal rumah tu saya yang bagi 100,000. Sebab tu saya tak buat ustaz. Apa saya nak bagi kat dia pula? Selagi awak mempunyai pahaman macam itu, selagi itulah benda tu tak jadi. Sebab itu akak-akak, abang-abang yang mana belum kahwin, pilih betul-betul pasangan hidup. Sebab yang nak menanggung besok akak. Contoh, cikgu sekolah perempuan datang dengan mak dia, minta saya buat surat sokongan. Sebab nak minta menantu dia orang, suami dia orang ni, balik daripada Sabah ke Malaysia. Ustaz buatlah surat sokongan sikit. Menantu saya tu jauh, Sabah. Anak saya ni seorang lah. Susah lah dia sini, anak lah. Yalah susah lah, tak ada suami kan, PJJ kan. Perkahwinan jarak jauh. Itulah katakan dia, anak dia sakit, dia lah bawa. Anak dia demam, dia lah jaga. Tak tahulah kereta rosak, dia lah bawa. Tak tahulah makcik susah hati dia. Suami tak ada, walaupun ada. Saya kata saya nak buat surat sokongan apa makcik. Tanyalah aku, saya ni saya kena toleh makcik. Tolonglah ustaz buat sekejap. Saya pun tanya pada cikgu tu. Cikgu, masa cikgu bertunang dengan suami cikgu tahu dia duduk di Sabah? Tahu. Cikgu tahu nak dapat tukar susah, tahu. Atau yang cikgu nikah dengan dia buat apa? Apa yang kita nak, itu yang kita dapat. Kena terima hakikat. Patutnya cikgu sekolah mana? Saya sekolah di Kelang. Kenapa tak kahwin dengan satu cikgu yang satu sekolah? Nama cikgu apa? Murni. Kahwin dengan cikgu Syari. Kita boleh pilih. Saya jumpa dengan satu artis. Suami dia pilot. Duk menung. Abang mana? Terbang apa lagi? Berapa bulan jumpa sehari ke tahun. Dah tahu dia pilot. Kahwin buat apa? Cari satu suami yang ada sentiasa di rumah. Stroke. Ada di rumah. Boleh faham? Jadi, nombor satu, saya nak cakap, apa yang kita pilih, itulah yang kita dapat.
Bila dah dapat, janganlah menyusahkan orang. Awak yang pilih dia. Ustaz, suami saya ni pukul saya. Awak tahu tak dia pandai baran? Tahu. Masa bila? Waktu bertunang pun dia pukul dah. Artinya kahwin buat apa? Love is blind. Bila kak nak buta tu cakap? Sekarang mata lebam kena tumbuk. Dah tahu dia kaki pukulnya kak sibuk tu buat apa kahwin? Sekarang jumpa saya. Bawa air penawar. Turun jampi ustaz. Bagi lembut hati. Dia buka spek hitam tu dia. Blue black. Blue black mata ni. Lebam biru hitam. Selalu kena. Selalu. Macam ni lah kak. Air penawar juga. Akak lebih baik pergi ke balai polis report. Pergi ke hospital report. Kemudian pergi ke pejabat agama, akak filekan perceraian. Saya takut besok macam-macam benda dia buat. Itu baru nampak tang mata, tang lain saya tak nampak lagi. Saya tak nak bercerai ustaz. Oh gitu pula. Kalau gitu kak sabar. Sabar elok. InsyaAllah mudah-mudahan. Saya tak sabar dah ustaz. Saya tak sabar tiap-tiap hari kena pukul, kena marah ustaz. Kepala saya kena hentak kat dinding, saya tak sabar ustaz. Kalau gitu pergi ke balai polis, buat report lah suami pukul. Di jabat agama minta cerai. Saya tak nak bercerai ustaz. Kalau gitu kak sabar. Saya tak sabar ustaz. Sekali lagi aku yang hilang sabar, aku terajah hang lagi kot. Payahlah hidup. Hang dah tahu dia panah baran, yang gatai pergi buat pasal apa? Tak usah menikah dengan dia. Panah baran, belum kahwin dah hentak-hentak dalam kereta dah. Bawa king pula tu. Cilok sana, cilok sini. Awak. Baran tuan-tuan. Pak saya potong dia Azia. Ini aku belum kahwin dengan dia pun dia dah tunjukkan kekingan dia dah. Esok nanti. Pilih yang elok-elok. Saya buat satu contoh. Kak Leha ni bukan ada hutang. Anak dara mana ada hutang. Datang kerja pun naik motor. Hutang tak ada. Tiba-tiba kahwin dengan suami yang banyak hutang. Tidur malam lena. Ni kes terbaru saya duk settle ni. Baru menikah berapa bulan dah. Suami dia pau sana, pau sini, keripap sana, keripap sini. Scammer. Sekarang, hak mana suami dia hutang, cari dia. Bila dia lari, siapa yang dia jumpa? Isteri dia. Banyak ustaz. Ada 200,000. Ada tu imam tu dia hutang 150,000. Dia scam ustaz. Saya tak tahu ustaz. Saya kena bayar pula. Dia hukum saya pun saya tak tahu. Sebab tu akak-akak yang mana belum kahwin, tanya status hutang. Tanya dia. Buka apa nama, nak cek hutang-hutang orang tak apa. Buka situs. Cek semua tengok. Syarikat apa dia ada, hutang dia apa, liability ada semua, cek semua. Zaman sekarang. Tidak tak pasal halong main. Yang jumpa saya tuan-tuan ceti biar penyan cetia lah tu. Tendak lah. Saya dah settle ni tuan-tuan. 75,000 ni. Kami dah habis duit dah ustaz. Sebulan bunga saja 1,500. Sebulan. Itu belum masuk pokok. Gaji isteri pun 2,000 je. Dia datang ni. Tunjuk surat semua ni. Allah kau kau tak cek dulu ke? Mana masa nak cek, yang kita cek kereta apa dia pakai. So ada tak? Lepas ni abang-abang yang mana nak terima menantu tanya dia, ada hutang ceti tak? Ada hutang halong tak? Kena tanya bang. Besok yang nak hidup dengan dia, anak kita. Anak kita. Suami lari, along simbah cat. Kita boleh report persatuan pengguna? Boleh. Tapi sementara nak report tu. Sementara nak report. Okey ustaz, boleh pinjam 500. Akak nak buat apa? Suami akak pinjam alung, buat tadika. So, tiap-tiap hari kena bayar 500. Masya Allah. Tolonglah ustaz. Saya pun bagi 500. Besok lagi tahu. Astaghfirullahaladzim tuan. Yang hak sekarang dia pun dia tak simpan lambek tangan lagi. Dia cakap dah. Besok lagi tahu. Suami pergi mana? Tak tahu. Huyuk.
Masya Allah. Tuan-tuan, jom berintegriti dengan diri aku sendiri. Aku setakat ni kemampuan aku. Aku takkan lebih over berbelanja. Ini gaji 3,000, belanja macam 30,000. Makan, buka puasa tiap-tiap hari hotel. Hotel 200, 150, 200. Tak lekeh punya. Padahal di masjid free. Bawa anak kita naik answer. Turun pergi masjid, buka puasa. Apa masalah? Jawatan kuasa pula kata, oi ramai, 1, 2. Dia kira pula anak kita tu. Ya Allah. Ikutlah perbelanjaan. Tambah kita duduk di bandar besar ni. Kerana perbelanjaan inilah yang menjadikan banyak orang rosak. Dia belanja lebih pada had. Bila dia tak ada duit, dia mula nampak rasuah. Dia mula nampak duit suap. Dia mula nampak duit bawah meja. Kerana perbelanjaan. Orang beli jam. Harga 10,000, 20,000. Kita pun nak beli. Padahal jam 10,000 ke, sejuta ke. Tak boleh membeli masa pun. Sama je pun. Saya paling takut tuan-tuan ceramah sekarang bila tunjuk jam. Kita tuan-tuan, rupanya jam daripada dia orang boleh fokus. Tekan je jenis apa. Keluar harga berapa. Mampu tuan-tuan. Itu yang sesorok sikit ni tuan-tuan ni. Jangan tuan-tuan ni. Jenis apa. Kadang-kadang dia seronok jam 225,000. Nak buat apa? Gaji hang berapa? Tadi saya isi minyak kereta ni. Kat Petronas bawah. Yang depan saya, Ferrari. Belah kanan saya, Porsche. Porsche hak pendek pun ada, Porsche hak panjang pun ada. Banyak kereta mewah ni. Depan ni Ferrari, yang ni Porsche, yang ni Porsche, yang ni Porsche pula. Banyaknya. Dalam hati saya kata apa? Tak ada apa. Biar pergi mereka mampu biar pergi. Tapi kalau kita jenis kena beli sebiji ni. Nampak tak? Akhirnya jadi apa? Tak cukup duit. Bila tak cukup duit, minta duit isteri. Top up. Bila isteri kata, bang, saya punya ni untuk yuran anak, yang ni untuk asrama anak, kalau bayar untuk awak macam mana? Tadi. Lepas tu dia mula, dia jadi scammer. Lepas tu dia mula, tuan-tuan, hak paling jahat, tak gila jadi rasuah. Jadi berbelanjalah mengikut keperluan. Tak payahlah branded sangat, tuan. Hidup macam biasa. Sebab tu saya ajak tuan-tuan satu ya, jadi orang baik. Jadi bila tuan-tuan jadi orang baik, Allah bagi rezeki. Cukup. Saya tak kata saya baik. Saya tak mau kata saya baik sebab saya jahat. Songkok saya ni, orang Singapura bagi. Nama dia songkok awing. Boleh lipat. Senang tuan-tuan. Pakai. Bila tak nak pakai, tengok anak darah sikit, lipat. Tak di bawah. Selamat tuan-tuan. Ni, nama dia awing. Baju saya ni, orang Johor bagi. Cincin saya ni, orang Turki hantar. Syarikat tu, syarikat cincin. Dia kata, ustaz pakai macam ni, goyang-goyang sikit tangan. Promosi, astagfirullahaladzim. Jam saya ni tuan-tuan, orang sambut hari jadi. Orang Putrajaya bagi. Handphone saya ni, Abic Liu bagi. Ni, Abic Liu. Spek mata saya ni, Cina, harga dia 470. Cina bagi separuh. Dah. Cukup tuan-tuan. Simple hidup kita. Kalaulah kita jadi orang yang buat kerja untuk Tuhan, tuan-tuan jangan bimbang tentang rezeki. Allah bagi rezeki pada kita tanpa kita perlu ambil rezeki yang haram. Jadi, jaga integriti kita dengan Allah, jaga integriti kita dengan manusia, insya-Allah lain-lain tuan-tuan serah kepada Allah. Ingat, ustaz, saya jaga integriti saya. Saya jadi orang baik ustaz, tapi ujian saya banyak ustaz, saya banyak masalah. Sebab Allah nak jadikan awak hamba dia. Cuba tengok Nabi Muhammad. Apa yang Allah tak uji dia? Anak yatim. Lepas pak dia mati, mak dia mati. Lepas mak dia mati, tok dia mati. Orang ni belah, orang ni belah, orang ni belah. Jadi anak yatim. Betul?
Pak saudara pula belah pula. Lepas tu, jadi Nabi. Lepas tu, mulalah hidup dia susah. Hidup susah. Orang boykot, orang nak bunuh. Orang halau, orang pulau. Semayang pun orang pijak tengkuk Nabi. Kawan-kawan Nabi dibunuh. Diseksa. Khadijah jadi miskin. Bantu dia Pak. Di pulau sampai duduk satu tempat yang asing. 3 tahun kena pulau. Tapi Nabi Muhammad kuat. Bila dah berjaya kuat, Allah kata Nabi Muhammad, jom naik ke langit. Dapat satu peristiwa yang besar, nama dia Isra' Mi'raj. Selepas diasak, dibaling, dibantai, akhirnya Allah kata, kamu hamba Allah, jom aku berikan segala-galanya. Jadi tuan-tuan, bila kita nak jadi baik, kita dibantai, diasak, diuji dengan macam-macam. Ujian sakit, ujian anak, ujian isteri, ujian keluarga, ujian tempat kerja, teruskan jadi baik. Tuan-tuan akan dapat kesudahan yang baik selepas ujian-ujian itu. Selepas ribut, insya-Allah pelangi akan muncul. Nantikan pelangi itu. Cantik sangat. Sekadar itu saja perkongsian kita untuk pagi ini. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.